Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 22 November bersama saya Debbie Eminda Padan. Kerajaan Persekutuan komited memacu pemulihan ekonomi negara ke arah memastikan rakyat dapat sentiasa menikmati kesejahteraan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Dato' Hasbi Habibullah berkata, ke arah itu kementeriannya menerusi peruntukan 10.53 bilion ringgit menyokong pembangunan sosioekonomi serta mewujudkan persekitaran luar bandar selaras dengan dasar pembangunan luar bandar 2030. Pembangunan daripada 10 bilion itu 7 bilion lebih. I don't have the exact figures, adalah untuk pembangunan. Untuk pembangunan dan 3 juta itu adalah untuk pengurusan saja. Jadi di sana yang sebenarnya daripada 7 juta itu, 7 bilion itu, sebahagian besar adalah di negeri kita Sarawak, terutamanya pembangunan infrastruktur, jalan-jalan dan sebagainya. Memang besar. Kebanyakannya ada di Sarawak dan di Sabah. Beliau berkata demikian pada Majlis Kesyukuran peserta Felkra Berhad Kawasan Miri di Dewan Masyarakat Bekenu. Di Sarawak, Felkra Berhad antara agensi di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang telah berjaya membangunkan seluas 47,731 hektar tanaman komoditi sawit yang memberi impak pembangunan kepada 20,307 orang peserta projek penyatuan dan pemulihan, merangkumi peserta ladang rakyat dan ladang sejahtera. Khusus bagi kawasan Miri, Felkra Berhad telah membangunkan lebih 930 hektar tanah bermula tahun 1996, menyantuni 550 peserta dan keluarga mereka dan meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan simbolik penyerahan bakul makanan kepada ibu tunggal dan warga emas selain peralatan persekolahan kepada pelajar. Beliau juga menyampaikan sumbangan Risda prihatin kepada para pekebun kecil. Jambatan Gantung Satoh yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam tadi merupakan mercu tanda ikonik baharu bagi Bandaraya Kuching. Menurut Ketua Menteri, jambatan yang dibina semula pada tahun 2017 itu turut akan menjadi tarikan pelancongan bagi Bandaraya Kuching kerana nilai sejarah jambatan tersebut yang dibina pada tahun 1923 ketika zaman pemerintahan Brooke. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari berharap jambatan sepanjang 213 meter dan 3 meter lebar itu akan dimasukkan dalam pakej pelancongan bagi bahagian Kuching sebagai lokasi yang mesti dilawati. Selain pelancongan, jambatan Gantung Satok juga akan memanfaatkan pejalan kaki dari kawasan Satok ke Pasar Baharu di Medan Niaga Satok. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian pada majlis perasmian jambatan tersebut di Kuching. Jambatan asal yang dibina dengan kos $52,000 Amerika itu terpaksa ditutup kepada orang awam pada tahun 1992 kerana terlampau usang dan tidak ekonomikal untuk dibaiki. Namun pada tahun 2004, kabel utama yang menampung jambatan tersebut telah putus menyebabkan ia runtuh ke dasar Sungai Sarawak. Rancangan pembinaan semula jambatan tersebut diumumkan Kerajaan Negeri pada tahun 2017 dan siap sepenuhnya pada Mac 2021. Ia dinaik taraf baru-baru ini dengan pemasangan lampu jenis LED bagi memberi sentuhan moden kepada mercu tanda bersejarah berkenaan. Golongan belia perlu didedahkan dengan maklumat tepat mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan di kawasan mereka. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dato' Penguang Mangkil memberitahu golongan belia memainkan peranan penting dalam pembangunan sebagai pengganti kepimpinan selain merupakan tulang belakang dan harapan di masa hadapan. Justru Dato' Penguang berharap agar golongan itu perlu bijak dan berhati-hati dalam menerima maklumat agar tidak mudah terpedaya dengan unsur-unsur negatif terutama pada zaman ledakan maklumat ini. Beliau dalam pada itu turut menyeru belia agar memilih wakil rakyat yang mampu membawa pembangunan di kawasan mereka dan meningkatkan sosioekonomi rakyat ke tahap yang lebih tinggi pada pilihan raya yang akan datang. Beliau berkata demikian pada program Jeraya Wara Pemuda dan Wanita GPS Marudi di Dewan Masyarakat Beluru Marudi.
Sejumlah RM960,000 bakal diagihkan ke 8 buah sekolah di bawah denominasi Methodist untuk Sarawak Iban Annual Conference SIAC. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata, bantuan ini bagi naik taraf prasarana sekolah mubalik sekaligus mempertingkat sistem pendidikan sekolah terlibat. Dato' Sri Alexander Nantalinggi yang juga penasihat Sekolah Mubalik Denominasi Methodist SIAC memberitahu bantuan dana itu merupakan dari unit hal ehwal agama-agama lain. Beliau berucap pada majlis berkenaan yang diadakan di Sekolah Kebangsaan SK Methodist Kapit. 8 buah sekolah terbabit adalah SK Nanga Tiau, SK Nanga Meluan, SK Nanga Entuloh dan SK Sungai Amang. Turut menerima dana adalah SK Nanga Mujong, SK Sungai Menuan, SK Lubok Mawang selain SK Methodist Kapit. Gabungan Parti Sarawak GPS tidak mengamalkan janji kosong kepada rakyat. Penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Dato' Henry Herijina berkata ini terbukti dengan kemampuan kerajaan dalam mengurus Sarawak sejak 5 tahun lepas dalam pelaksanaan pelbagai projek berimpak rakyat. Rakyat tidak mau lagi politik yang maki-memaki. Tidak mau lagi politik yang cakap omong kosong. Banyak janji tapi tak boleh ditunaikan. Jadi rakyat sudah bosan dengan perangai politik macam ini. Malah dengan peruntukan projek kecil luar bandar yang konsisten, tiada sebab untuk bertukar kerajaan yang stabil. Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka yang berpihak kepada Barisan Nasional juga isyarat jelas betapa rakyat mahukan politik yang stabil seperti Sarawak. Dato' Henry ditemui pemberita menjelaskan perkara berkenaan di Bau. Sudut bacaan komuniti yang disediakan oleh Pustaka Negeri Sarawak adalah sebagai usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan penduduk, khususnya penduduk di luar bandar dan pedalaman. Menurut penyandang kerusi Dun Samalaju Majang Renggi, kerajaan melalui Pustaka Negeri Sarawak buat pertama kalinya membangunkan kemudahan seumpama itu di Bintulu, khususnya di penempatan masyarakat Penang Muslim. Semakin banyak kemudahan disediakan bagi komuniti untuk mengamalkan budaya membaca. Lebih banyak perkara yang akan mereka perolehi dan mereka akan menjadi lebih berilmu. Apabila generasi muda dalam komuniti sudah menyemai semangat untuk membaca dari muda, mereka akan menjadi lebih bersemangat lagi untuk terus membaca dan belajar. Datuk Majang Renggi berkata demikian semasa berucap merasmikan sudut bacaan komuniti Kampung Penan Muslim Batu 10 di Bintulu. Pihak Pustaka Negeri Sarawak selain menyediakan bahan bacaan berkualiti, turut akan menyediakan kemudahan bacaan atas talian dengan menyediakan peranti di sudut bacaan komuniti tersebut pada masa akan datang. Sudut bacaan komuniti itu turut dibangunkan bersama pihak Pusat Khidmat Dun Samalaju dan JKKK Kampung Penan Muslim Batu 10. Pembukaan cawangan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOS di Kapit bakal memberi manfaat khususnya kepada masyarakat di pedalaman dalam memudahkan urusan perkhidmatan dan kepakaran keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Pengerusi NIOS Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata pembukaan pejabat cawangan Kapit ini merupakan manifestasi kerajaan untuk membangunkan masyarakat khusus di kawasan pedalaman. Dato' Wilson Ugak menjelaskan, NIOS cawangan Kapit ini merupakan yang pertama di kawasan pedalaman di Sarawak yang mana ia akan membantu memudahkan urusan warga Kapit khusus dalam urusan melibatkan NIOS. Supaya industri akan menggunakan pekerja ini dalam bentuk menggunakan keselamatan dan kesihatan dalam kerja. Jadi kita tidak mahu industri-industri ambil sambil lewa saja. Jadi NIOS dengan yang ada di sini akan memperketatkan lagi. Kita menjagakan pekerja kita supaya tidak ada kemalangan yang kita mahu.
Ujarnya penduduk di Kapit terpaksa bergerak jauh ke Bintulu, Kuching atau Miri bagi menyertai kursus dan ia memerlukan kos yang banyak. Tambahnya, pembukaan ini secara tidak langsung akan memenuhi keperluan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan projek infrastruktur di Kapit seperti empangan Bakun yang merupakan empangan hidro terbesar di Asia Tenggara dan empangan Baleh yang dalam proses pembinaan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pejabat NAYOS Cawangan Kapit yang telah disempurnakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi di Kapit. Majlis Perbandaran Padawan MPP komited untuk melaksanakan lebih banyak projek tebatan banjir kawasan Batu Kitang pada tahun hadapan. Menurut pengerusi MPP Loh Kechiang, pihaknya sentiasa bekerja rapat dengan ketua kaum di kampung-kampung terlibat untuk mengenal pasti kawasan yang memerlukan perhatian segera. Saya pun akan Jelas Loh Kechiang, masalah banjir telah menjadi kebimbangannya dan merupakan antara keutamaan yang mahu diselesaikan. Meskipun beberapa projek serupa telah dilaksanakan, namun ia masih memerlukan perhatian dan penambahbaikan bagi memastikan masalah banjir yang dilalui penduduk sekitar dapat diminimumkan. Loh berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan kepada 10 orang ibu tunggal dari Kampung Haji Baki, Kuching. Sumbangan berupa barangan keperluan harian itu adalah daripada Persatuan Ibu Tunggal Kampung Haji Baki. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Sehingga berjumpa lagi, saya Debbie Amina Padan. Salam hormat.